Okay. Okay. So saya dah record. Okay, kita sambung daripada minggu lepas iaitu array untuk characters. So array untuk characters adalah string. So if you remember, kita ulang balik how to declare your array for string. How to declare your string. So just go back. Okay, so kita ada 1D string. 1D string maksudnya dia cuma ada in one direction sahaja. One direction bukan kumpulan one direction tu. One direction in one direction. So maksudnya apa? Contohnya macam sama juga dengan untuk numeric numeric array. So kita ada ada apa? Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on sampai dia punya ni. So dia ni adalah each letters yang dekat kita tulis kat sini. So yang ni nama dia elements. Okay, 20 ni 20 allocated space for elements. So kita macam masukkan barang dalam tu saja. So kita masukkan apa kat dalam tu. Okay, and then the index sama juga, index start daripada 0, 1 sampailah n minus 1. Okay, so this is how to declare. Dan kalau pastikan dia punya ni dalam apa dia. Kalau tak letak curly braces pun tak apa. Untuk 1D tak ada masalah. No problem. Tapi untuk 2D dia kena ada curly braces sebab dia akan separate yang mana first row, yang mana second row. Okay, let's see an example. So contohnya yang macam ni saya tak letak dalam curly braces sebab dia 1D. So kalau nak letak pun tak ada masalah, kalau tak letak pun tak ada masalah. Okay. And then yang ni untuk review sedikit saja. Yang ni untuk apa? How to display your output. So, contohnya kalau kat sini 10s, 10 maksudnya 10 space. 10 space untuk output, and then dia akan pergi ke right indent. So dia akan pergi ke kanan. Letak dia punya output ke kanan. Kalau yang ni minus 10, so dia akan pergi ke kiri, left. Okay. And then you scanf. Scanf yang ni penting sebab apa? Sebab untuk string dia tak ada ampersand. Dia tak ada ampersand. Okay, let's see this function. Yang hari tu minggu lepas kita dah buat string copy and then string copy n. So maksudnya how many number of characters in yang mana yang awak nak copy tu berapa yang awak berapa n yang awak nak ambil. Contoh yang kat sini left dengan right. So saya copy, so S1 dia akan copy ke S2. So kalau saya buat macam ni, output dia adalah right. Okey, tapi kalau saya buat str n copy S1 S2 2. Okey, agak-agak output dia apa? Ayuni.
Agak-agak output dia apa? Kalau saya buat strn copy, string n copy s1 copy s2, only 2 of character s2 will be copied into s1. Tak sure lah, Doktor. Tak sure. Ada siapa yang sure? Ada siapa yang nak tolong? Yang S1 dengan S2 tu boleh faham ke? Kalau saya buat str copy saja, tak ada N. Boleh faham kan? Sebab maksudnya dia ambil semua. So yang left ni, sorry, yang S1 adalah left. So S2, this is S1, S2, dia right. So bila kita letak str copy, string copy, so yang left ni dia akan copy yang right, so dia akan jadi right. S2 still benda yang sama, dia tak berubah sebab kita tak buat apa-apa dekat S2. Okay, now sekarang ni saya tak nak ubah yang ni, saya tak nak buat yang str copy, saya nak buat strn copy. So yang ni saya cancel balik. Saya buat str ncpy. So maksudnya saya akan ambil dua sahaja. Kalau dalam kes ni saya letak dua. So saya akan letak dua characters daripada S2 akan copy kepada S1. Yang lain akan kekal. So dia akan keluar yang mana? Dia akan copy dua saja. RI. Sebab dua yang pertama tu apa? RI. Right. Yang lain adakah dia akan copy? Tak. So dia akan keluar RIFT. Boleh ke? Boleh faham ke? Okay, contoh yang kedua. Kalau saya ambil yang ni. Okay, S1 saya tukar kepada saya suka. S2 saya tukar kepada main bola. Okay, now saya nak buat strn copy. S1, S2 saya nak ambil dua saja. Saya dah bagi tahu kan minggu lepas. Okay, tapi tak apalah kalau awak boleh apply balik apa yang ni. So maksudnya S1 dia akan copy dua sahaja daripada S2, which is yang ni saja. Okay, kalau saya print output S1, dia akan keluar macam mana? Okay, siapa-siapa boleh ni volunteer untuk try. Maya suka. Yalah betul. Maya suka. Tapi kalau saya buat output, kena perhatikan dia punya output ni. Kalau saya buat output S2, dia still lagi main bola. Sebab kita tak buat apa-apa dekat nilai atau sorry bukan nilai, dekat characters untuk S2. Dia punya elemen tu kita tak buat apa-apa. Okay, yang tu untuk string copy. Dia macam yang copy paste lah. Benda ni sebenarnya asas kepada Microsoft kan. So C programming ni dia asas dengan kita punya ni. Dia adalah macam yang ni cumanya dia bukan what you see is not what you get. Kalau yang macam words tu what you see is what you get, tapi yang ni bukan. So dia macam background sikit. Okay, dia sama juga. Macam kita copy paste dekat words. Alright, let's look at yang ni. Okay. Ni macam lebih sikit lah, atas sikit. Okay, reassign the string elements. Contoh,
Okey, sekarang ni saya ada 2D. Tadi saya buat 1D saja. Ni 1D je kan? Sebab apa? Sebab ada satu saja square bracket. Sekarang ni saya ada 2D. Okey. Mula-mula kita check dulu. Kenapa saya buat 4 by 5? 4 by 5 maksudnya saya ada 5 column. This is 4 rows and 5 column. Maksudnya apa? Kalau saya view ni dalam bentuk matrix, saya buat yang ni untuk first row. Yang ni adalah second row. And then third and then fourth. Okay, kalau saya view ni dalam bentuk matrix, dia akan keluar SA, YA, SU, KA, MA, IN, BO, LA. Okay. So maksudnya dia ada 1, 2, 3, 4 rows. So yang ni rows adalah fill, dia penuh. Sebab kita dah specify dia 4. Tapi kalau awak tengok dekat dia punya kolom 1, 2, 3, 4 dan ada lagi 5 kosong kat sini. So yang ni adalah null space. Empty space. So, kita maksudnya apa? Maksudnya kalau saya nak tambah lagi satu perkataan ataupun satu ruang kosong space kat sini pun boleh, tak ada masalah sebab dia masih lagi di dalam array size. Alright. Okay, so kalau saya buat printf text yang 0, dia akan keluar yang mana? Tak ada. Apa dia? Saya. Yes, saya. So dia akan keluar first row. Dia akan keluar first row. Saya. Kalau saya buat string copy, text 0 akan copy text 1. Okay, so yang ni adalah index dia. Index dia, yang ni kosong, 1, 2, 3. So let's see, this is index. Ataupun indices. Apa dia? Suka. Yes. Suka. Dia akan jadi suka. So kalau saya print out ke semua, dia akan jadi suka-suka main bola. Kalau saya print out semua. Okay, let's use this one. strncopy. Katakan saya ni balik, reset balik. Saya buat strncopy. Text 0. Text 0, saya. Akan copy text 3. Yang mana text 3 yang ni? 2. Boya. Yes. So dia akan jadi boya. So yang ni output dia. Alright. Now, string cat. So yang ni string cat. So dia akan letak sebelah-sebelah. So dia akan append B to A. So maksudnya kalau A ni, kalau let's say A equals to old dan B equals to new. So kalau saya buat string cat A, B, output dia. So kalau saya buat output A, dia akan jadi old, no. Dia tak ada ni. Tanpa ada space. So dia akan letak sebelah. Dia macam duduk sebelah. Macam duduk sebelah dia. Sebelah yang kita tu. Kita bukan copy tapi kita letak sebelah sahaja. Okay. So kita guna apply benda yang sama. So saya letak
text 1, which is this one, text 1, cat, string cat dengan text 3. So output dia macam mana? Saya bola. String 1, bukan. Yang ni Suka saya bola. ni suka Bola. bola. Yes, yang ni 0. Dia ingat dia punya ni, dia index untuk C dia start pada kosong. Okay. So kalau contohnya kalau saya ambil, okay, yang ni boleh kan? Tak ada masalah. So kalau saya buat string n cat, maksudnya how many yang saya nak letak sebelah dia. Macam saya guna yang tadi juga, contoh yang tadi, apa dia? A equals to old, B equals to no. Okay, so kalau saya buat strncat 2 saja, so saya ambil akan jadi 2 saja daripada B. So output untuk A dia akan jadi old ni. Okay, sama juga dengan kalau saya guna benda yang sama yang tadi, saya suka main bola. So text 1 adalah suka. So this is the text 1, 0. Kalau awak tak pasti, tulis je dia punya index, letak kat mana. Okay, so text 3 adalah bola juga. And then saya akan jadi output dia adalah Suka bol. okay, suka bola. So dia tak ada, dan dia akan dekat, jarak dia dekat sebab dia tak ambil null space tu, dia akan isikan. So dia tak ada space. Okay. Ada soalan? Tak ada kan? Cumanya, okay, saya nak apa ni? Saya nak ingatkan kalau awak nak guna function ni, string compare, string cat dan string copy, make sure that you use include hashtags, include string.h. So kena letak include string.h. Kalau tak, dia tak akan recognize dia punya function. Macam juga kalau awak nak buat apa ni, math function untuk cosine, power and so on. So yang tu kena guna math.h. Okay, so string compare, dia akan compare A dengan B. So dia akan compare sama ada mana yang lebih besar. Okay, try kita buat ni. Compare A dengan B. Let's say A apa dia tadi? A equals to old dan B equals to new. So dia akan compare character by character. Let's say, so kalau tengok kat sini jawapan dia 1 dan sign dia adalah positif. Sebab apa? So saya akan compare A dengan B. O dengan N. So yang ni kalau awak ingat yang apa ni, yang ANSI punya ni. Yang ANSI punya nombor tu, dia akan compare the character number. Okay, so dia akan compare sama ada lebih besar atau lebih kecil. So O dengan N, mana dulu? O ke N dulu? N dulu. So N lebih besar daripada, dia punya tu lagi kecil kan. So maksudnya O lagi dia punya NOPQ macam tu kan. Okay, so kalau tengok kat sini nombor dia, nombor NC daripada tu dia akan meningkat, increasing. Sebab dia start, tak silap saya dia start daripada 97. Huruf A kecil tu, huruf A kecil tu adalah 65. Tak silap saya tak ingat dia punya nombor tu. Okay, nanti awak boleh tengok dekat output dia tu. So nombor NSI number.
Please check. Saya tak ingat dia punya ni, sorry. So please check. Tapi kalau daripada ni maksudnya apa? Maksudnya n ni, NC number untuk n lebih kecil daripada nombor untuk O. So maksudnya O lagi besar daripada n lah dia punya ni. ANSI number. Awak faham ke apa yang nak saya sampaikan ni? Okay. Ke tak faham? Okay, let's see this one. Mana yang lagi besar je kan? Kejap. Okay, saya nak tunjuk. Mana nak share screen. Okay, kalau saya tengok dekat sini. Okay, nampak kan dia punya ni. Dia punya apa? Apa benda ni? Screen untuk C++. Okay, kalau saya buat ni, character. Let's say X equals to N. Okay, so yang ni single, dia just character. Dan kalau saya buat character Y, sebab saya nak tengok nombor dia, equals to O. Okay. So saya nak print out, printf. Saya nak tengok dia punya character values. Saya kena print out dalam bentuk integer. Sebab saya nak tengok dia punya values, saya bukan nak tengok dia punya character. Okay, so saya print out dia adalah X. Okay, yang lain ni saya tak nak. So saya disable dia punya ni. Just make it as a comment. Okay, so maksudnya character values untuk N adalah 110. Okay, kalau saya buat untuk X, untuk Y, untuk untuk O, okay, 111. Nampak ke yang apa ni, yang keyboard yang output console ni yang hitam ni? Tak nampak. Nampak? Tak nampak? Tak. Tak nampak. Tak. Okey, nampak? Nampak tak? Boleh dah. Nampak kan? So nampak dia punya ni output ni macam kecil sikit. Untuk value untuk N adalah 110, untuk value untuk O dia adalah 111. So yang tu awak boleh tengok dia punya ni. So kalau awak tak pasti, contohnya awak tak pasti dia punya NSI value berapa, awak boleh buat printf. So awak boleh buat printf integer sebab dia punya NSI value adalah integer. Let's say N. So dia akan keluar dia punya output. N adalah 110. And then O sama dengan 111. So the difference is just 1. So sebab tu dapat jawapan dia 1. Sebab apa? Sebab O lebih besar daripada N. NSI value dia. So maksudnya apa? Maksudnya kalau A dia lebih besar daripada B, dia akan sign dia akan jadi positif. Maksudnya kalau yang sebelah kiri ni A lebih besar pada B, dia akan jadi positif. Okey, contohnya kalau dia sama, agak-agak nilai dia berapa? Let's say A sama dengan B. Kalau saya buat string compare, nilai dia berapa?
kosong. Yes, you're right. Betul. Kosong. So dia sama. Maksudnya dia bukan maksudnya contohnya kalau saya kata A tadi apa? Let's say A sama dengan old. And then B sama dengan, let's say saya buat OEW, saya buat macam ni lah. Okay. Bukan maksudnya first character ni. Tapi dia akan bandingkan ke semua characters. Contohnya kalau saya ada O benda yang sama, so saya akan bandingkan yang kedua. Dia akan tengok mana yang beza. Tetapi kalau maksudnya sama, bila dia A sama dengan old, B sama juga dengan old. So dia akan compare characters by characters. So kalau dalam kes ni kesemua characters untuk A adalah sama dengan kesemua characters untuk B. Barulah dia akan jadi sama. Tapi kalau walaupun salah satu daripada tu tak sama, baru dia akan keluar nombor. So, boleh ke? Faham ke? Doktor, Yes. yang compare tadi tu dia compare first letter je ke atau semua? Dia akan compare semua. So macam saya kata tadi kan, OLD, NEW. Okey, kalau dia tengok yang first ni sama. Sorry, dalam kes ni first ni tak sama. So first tak sama maksudnya yang ni lagi besar daripada O, lagi dia punya nilai dia lagi besar daripada N. So dia akan berhenti kat situ saja. Tapi kalau dia tak sama, katakan dia O kat sini. Kalau dia sama, dia akan compare yang kedua pula. Maksudnya dia akan terus compare sehinggalah dia jumpa yang berbeza. Yang beza. Lah. Okey. Contoh yang kedua. String compare text 0 dengan text 1. Okay, text 0 yang mana 01. Okay, saya dengan suka. Okay, kalau tengok kat sini, S sama. Okay, kalau yang kedua, baru ada perbezaan A dengan U. A dengan U. So A dengan U, kalau ikut dia punya characters value, A, saya tak ingat lagi dia punya ni. Yang saya cari A97. 97 kan? Betul lah saya punya ni. Kalau U 117. 117. Okay, thank you kepada siapa ni, saya tak tahu. Afiq Ya. Okay, so 97. So 97 dengan 117. Okay, kalau dalam kes ni, A lagi kecil daripada U. So maksudnya dia punya sign dia adalah negatif. Kenapa keluar macam ni? Okay. Okay, sign dia adalah negatif. Value dia negatif 1. Sign. Okay. So apa dia yang saya nak tekankan, yang penting kat sini dia punya mana yang lagi besar. Sign tu sama ada positif atau negatif yang menunjukkan dia lagi besar. So maksudnya apa? A lebih kecil daripada U sebab tu sign dia negatif. Dan yang satu lagi, awak tak perlu risau sangatlah dia punya ni. Yang nilai dia tak perlu risau sangat. Positif atau negatif. Yang penting sign tu. Sama ada positif atau negatif. Okay, sama juga kalau awak nak try pun, awak boleh try dengan yang lain. Tengok dia punya value dia. Let's see next one. So saya akan compare dua sahaja characters. So saya akan compare text text apa dia?
A dengan B ni. Apa dia? A adalah old. B, ulang balik new. Okay. So kalau saya compare A dengan B, dua karakter sahaja. Dua karakter pula. Apa dia? Yelah, dua karakter saja. So dalam kes ni pun samalah juga sebab dia kalau tengok kat sini dia akan compare yang tu saja. So memanglah dia lebih besar daripada B. So tak ada masalah. Selalunya dia tak berubah banyak sangat pun. Okey, kalau tengok kat sini pun sama juga. Kalau saya ni, so dia akan ambil yang pertama saja. Okey. So dalam kes ni saya ambil yang pertama saja. Saya akan compare, so jawapan dia akan keluar kosong sebab dia sama. Sebab teks kosong dengan teks satu, dia akan compare first characters. So dia sama, dia akan keluar kosong. Okey, so yang ni kalau apa ni mungkin awak kalau nak ni balik cuba praktis. Tapi saya rasa ni tak ada masalah kot. Okey. Cuma kalau yang ni kemungkinan masalah mungkin ni saat awak inilah dia punya perbandingan antara kalau awak silap letak A dengan B dengan B dengan A. Okey. So dia akan jadi lain dia punya ni output. So dia punya apa ni? Dia punya pengajaran dia, lesson dia kat sini apa dia? Lesson dia apa dia? Kalau A lebih besar daripada B, so dia akan jadi positif. Okey. Dan kalau A lebih kecil daripada B, dia akan jadi negatif. Dia punya sign dia. Saya dengar macam ada orang nak tanya tadi, apa dia? Saya nak tanya yang value yang sebelah sign tu memang satu ke atau lain-lain? Tak, dia akan keluar lain-lain. Tak semestinya jadi sama. Kena... okay. Dia cuma sebab tu saya kata sebab kadang-kadang dia punya value tu kiraan dia inilah sikit macam awak kena masuk lebih sikit lah. Tapi yang penting setakat ni yang untuk awak tahu adalah sign dia. Sign sama ada positif atau negatif. So macam mana ataupun kalau macam mana awak nak ingat benda ni. So yang ni kan sebelah left and then right. So kalau left is bigger than the right, apa ni argument dia akan jadi positif. Macam tu je. Alright, and then let's say the string length. So yang ni string leng. Okay, kalau tengok kat sini string length untuk A dia adalah 3. Sebab apa? Sebab A equals to OLD. How many elements? 3 elements. So maksudnya dia adalah 3. Dia punya length dia adalah 3. Okey, dan satu lagi ada function yang kita boleh guna untuk string adalah size of A. Okey. Kalau tengok kat sini saya tak tentukan dia punya ni size of A, tapi kalau saya buat let's say if I declare size of A as 3, dia akan jadi sama. Tapi kalau saya declare dia sebagai 10, dia akan jadi tak sama. Okay, let's look at example. Okay, kalau tadi apa dia? S1, saya declare as 10 allocated space untuk character S1. So, saya buat old and new, dia punya ni. Okay, string length S1. String length S1, kenapa jawapan dia 7? Okay. Kenapa jawapan itu sebab apa? Sebab
Kalau tengok kat sini OLD and then space NEW. Okay. So yang ni adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So length ni mana yang occupied space, yang penuh. So sebab tu dapat 7. How many elements? Termasuklah including the null space. Including the spaces. Bukan null space tu yang kat belakang. Sorry, ke sini. Okay, dan size of S adalah size yang awak assign, which is 10. So size untuk ni lebih besar daripada dia punya length. So tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kalau saya nak dalam kes ni, kalau saya nak tambah lagi dia punya characters dalam array ni, as long as it's still inside the size allocated, saya tak ada masalah. Itu yang tu beza di antara length dengan size. Okay, let's look at an exercise. Okay, dah habis. Kita keluar apa dah? 40 minutes. Alright. Awak pernah nampak tak dia punya ni? Dia punya equation ni. Tak ingat. Tak ingat. Yang ni adalah advanced calculus. Advanced calculus double integration. So double integration yang sebelum ni, yang kalau awak ingat yang kita buat sebelum ni adalah Riemann sum yang single integration sahaja. Okay, so yang ni adalah double integration to find the volume under the curve. So yang ni dia macam parabola sikit. Okay. And then R adalah 0 to by 0 to 2. So maksudnya dia 4 segi. So dia punya region tu, adalah 4 segi. Tapi dalam kes ni tak perlu risau tentang apa benda ni. Tapi yang penting yang saya nak tekankan kat sini adalah, contohnya walaupun awak tak faham dia punya tujuan dia ni, tetapi kalau awak boleh buat benda ni, ini Riemann sum ni, awak boleh je buat masukkan dalam programming. Okey. So kalau awak tengok balik, ingat balik, saya tak nak selesaikan benda ni, cuma saya nak bagi awak just an overview. Kalau awak tengok balik yang kita buat sebelum ni. Mana tadi? Alright, yang ni. Bukan. Okey, yang ni. Convert the calculation below into C program. So yang ni adalah Riemann sum single Riemann sum. So kita buat macam ni. So kita cari dia punya variables, all the variables, initialize and declare. Terbalik, declare dulu. Declare and then you initialize. And then you find the left boundary, right boundary, and then find the width of the rectangle. Kemudian kita start dengan loop. And then kita find x coordinate, find the y coordinate, and then do the sum. So maksudnya apa? Cari nilai x, and then cari nilai untuk cari dia punya height. And then yang ni adalah dx. So kalau ada banyak-banyak, dia akan jadi several, tak sama, rectangle. Contohlah, so this is hi, h1, let's say this is h1, this is s2, h3, and then this is dx, stay the same. So konsep yang sama juga, kalau awak tengok kat sini, konsep yang sama dengan Riemann sum yang pertama tadi.
Riemann sum yang pertama tadi. Beza dia apa? Beza dia cuma fxy dia ada x as well as y. So maksudnya dia ada two variables. And then j start from 1 to m. I start from, ni terbalik ni sebenarnya ni. I sepatutnya di luar ni. Salah ni sebenarnya. Dia punya ada typo kat sini. Sila betulkan kalau nanti. So sepatutnya dia akan start daripada I equals to 1 until m. And then the inner part will be j equals to 1 until n. And then f of ij times a small area of ij. Apa itu star? Star ni adalah reference points. So kalau dalam let's say this one, this is region R. Okay, kalau saya bahagi dengan 4 saja, 4 quadrants. So this is one coordinate 1, 2 and 0, 1, 2 and 0, 1, 2. So xi star mungkin dia adalah kat sini. X star, Y star. Ataupun mungkin dia dekat corner. Kat sini. Sini ataupun sini. Okay, tapi yang ni tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kalau untuk menjadikan dia lebih accurate, awak akan divide dia banyak. So X, Y star ni akan jadi mengecil. Katakan saya ambil kat situ point. Dia akan jadi kecil. Kalau saya bahagi lagi dengan lagi banyak segi 4. Okay, awak nampak dia punya pattern. Sebab apa saya kata tak kisahlah X star, Y star ni lagi kat mana. Sebab bila awak makin kecil, dia akan jadi macam seolah-olah satu titik saja. So, sebab tu saya kata dia tak penting sangat dalam kes ni sebab kita akan increase dia punya number of rectangles. Alright, so yang tu dia punya dari segi technical issue dia. Okay, so kalau dari segi applied yang kita nak buat. Okay, yang pertama, first thing, apa dia? Variables. Apa variables yang kita ada? So kita ada A, kita akan tukar variables and then convert into C. Okay, so kalau kita tengok kat sini, kita ada xi, so delta xi, and then delta yj, and then kita ada delta A. Okay, delta x of I, kalau tengok kat sini, dia adakah dia constant atau non-constant? Maksudnya, apa maksud saya? So, kalau ada garisan x koordinat kat sini, so yang ini untuk delta, let's say x1, and then yang ni yang kedua delta x2. Adakah delta x2 ni tak sama dengan delta x1? Persoalan saya. Kalau berdasarkan formula kat sini. Tak sama. Tak sama tu. Tak sama. Kan, sekejap. Okay, kalau tak sama, kalau cuba awak tengok. Katakan saya buat x1 sama dengan b minus a over n. Okay, kalau x2, formula yang sama. B minus A over N. Adakah dia sama ke tak sama? Sama. Sama lah kan?
Sebab apa saya timbulkan isu ni? Sebab bila awak tengok dekat delta xi, dia ada indeks. Dan bila awak tengok dekat dia punya Riemann sum ni, dia ada I sampai ke N. So bila saya buat macam ni, so bila dia sama, so bermaksud xi ni bukan dalam array. Dia adalah single value. So dalam kes tu, kalau saya nak declare x, delta x, saya boleh sahaja declare, let's say double dx. So saya tak perlu risau tentang, let's say kalau walaupun dia ada indeks I, tapi saya disebabkan dia semua sama, saya boleh saja buat dalam bentuk a single value saja, tak perlu dalam bentuk array. So kalau sebab tu saya kata kita kena tengok dia punya tengok dia punya formula tu macam mana. Sebab apa? Sebab benda tu dia akan menentukan kita nak convert ke C tu sama ada jadi lagi mudah atau lagi susah. Okay, so kita tak perlu buat ni dxi of n, tak perlu dah. Itu tak perlu. So kita cuma convert dekat dx saja. So yang ni kita convert kepada dx. So this one is just dx. Yang b dengan a tak ada masalah. So b dengan a, so initial value dia untuk b dengan a adalah 0 and 2 respectively. So let's say delta y, j pun sama juga. So dia benda yang sama. Dia punya height dia, width dia adalah yang sama. So n and m sama dengan 2. So maksudnya ni apa? Maksudnya dia ada macam 2 boxes each. So maksudnya macam yang saya buat tadi lah. So yang ni untuk this is value for m. Yang ni untuk value untuk n. So 1, 2 dan 1, 2. So dia ada 4 boxes. Alright. Ini tak apa, kita tak perlu tengok yang ni. Okey, kemudian apa lagi? So AIJ. AIJ kalau tengok kat sini apa dia? So dia maksudnya dia yang kat sini lah A11, yang ni bukan A11, yang ni satu. Tak apalah, saya buat kat sini je lah. So A11, A12, yang ni A21, A22. Gitu maksudnya. AIJ. So adakah dia sama? Yes, dia sama. Sebab apa? Sebab adakah dia penting tak kita punya kat mana-mana? Tak penting. Sebab apa? Sebab dia punya area adalah area yang sama. Sebab ini adalah constant. So yang ini adalah dx, yang ini adalah dy. So A. Ini adalah dA. So yang ni kita dah settle bahagian discretization. Discretization tu kita bahagikan dia punya ni. And then selepas kita dapat dia punya variables kat sini, kita tengok pula yang complicated sikit, iaitu the function f star y star. Okay, so maksudnya apa? Maksudnya saya kena cari nilai xij. Sorry, xi and then yj. So saya kena cari x of I sama dengan berapa, y of I sama dengan berapa. Sebab apa? Sebab x of y, y of j, saya akan masukkan ke dalam formula f sama dengan 16 tolak x kuasa 2 I tolak dengan 2y I kuasa 2. Okay, so bila dah dapat yang ni, saya dah dapat dia punya f ij. So saya darab saja dengan dA. And then do the sum. Sum plus sama dengan f ij darab dengan dA. Okey, ada soalan? Kalau awak nak try pun boleh. Nanti kalau ni jawapan dia berapa? Selalunya kalau 2 ni dalam tak silap saya lah, saya tak ingat jawapan ni dalam 27
7/2 dalam 12 point something. So seingat saya lah, saya tak ingat sangat dia punya ni. Dalam mudah saya tak. Pastinya 27/2. Okay, kalau awak boleh ni, awak boleh try je sendiri dekat rumah, tengok jadi ke tak dia punya ni. Okay, sama, dan mungkin awak boleh buat review sikit tentang double integration, itu pun bagus juga sebagai revision. Okay, ada soalan? Tak ada tu. Tak ada? Okay, so insyaAllah kita jumpa hari Jumaat. Hari Jumaat ni, kejap. Tengok jadual kejap. Okay. Oh, sekejap. Saya lupa nak bagi awak ni attendance form. Okay, so saya dah bagi attendance form kat situ. Okay, dan untuk hari Jumaat ni, sebab saya nak pastikan kita tak tertinggal apa-apa. Oh, I see. Sekejap. Sebab yang ni komputer saya hari tu rosak. Ada benda yang tak ada. Okay, tak apalah. Doktor, Yes, attendance tak boleh isi. tak boleh isi. Kejap. Okay. Okay, try sekali lagi. Tak boleh ke? Okey dah doktor. Dah kan? Okay. Alright. Okay, doktor. So sama. So kalau saya nak ingat test 2 kita dalam minggu berapa kejap. Sebab dah pukul 10 dah ni. Okey, tak apalah, nanti saya announce dekat inilah, saya announce dekat bagi reminder dekat dalam Telegram untuk test tu. So untuk minggu hari Jumaat ni saya akan cuba buat yang ni sebab hari tu kita tak buat sebab saya tak nak dia nak ambil masa sikit. So saya akan buat yang bahagian ni lah, matrix multiplication. Okay, matrix multiplication untuk ni. Sebab dia macam panjang sikit, tapi benda ni sebenarnya boleh diringkaskan lagi, tak perlu nak buat panjang-panjang macam ni. So dia ada cara dia. Alright. So kalau tak ada soalan, insyaAllah kita jumpa minggu depan.